Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama kami berdua, saya Azura Mokhtar dan rakan pengacara. Dan saya Yana Samsudin, Iris Wanita, dinamik karisma, inspirasi. Hari ini Ahad, Yana. Mungkin ada di antara yang tengah sibuk memasak, tengah sibuk melayan anak-anak, melayan suami. Jangan lupa saksikan Iris Wanita, dan mungkin juga kepada anda yang tak berkesempatan untuk menyaksikan Iris Wanita pada pagi ini, anda juga boleh menyaksikan ulangannya di saluran Best jam 4 petang nanti. Okey, kalau rasa tak sempat lagi, kalau nak tahu lagi perkembangan mengenai Iris Wanita, boleh follow media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok. Lepas tu kita ada YouTube juga. Dan kalau ada pendapat lah, rasa macam saya nak suarakanlah pendapat saya pada produser Iris Wanita ni, boleh pergi dekat. Anda juga boleh email kami di iris.wanita@gmail.com. Jadi kepada anda yang nak memberikan pandangan, komen, cadangan, anda boleh emailkan kepada kami. Mungkin juga anda nak memilih untuk memanggil tetamu yang mana. Kita boleh pertimbangkan. Emailkan sahaja kepada iris.wanita@gmail.com. Betul. Setelah hari ni hari yang berbahagia. Hari Ahad, hari nak beristirahat ni. Tapi kita tak ada istilah cuti tau wanita. Kita kena tambah ilmu setiap hari. Setiap hari, setiap minit kita tambah ilmu supaya kita rasa macam kita ni seorang wanita yang berpendidikan. Kan? Ada ilmu. Sesuai dengan kita punya tajuk hari ni. Betul, nak jadi wanita, jadi suri rumah pun perlu menjadi suri rumah yang bijak. Betul. So, sesuai dengan tajuk kita iaitu pendidikan, bersaing atau berganding. Dan hari ini kita ada tetamu jemputan yang cukup istimewa. Tetapi sebelum kita memperkenalkan tetamu kita, Yana, sebab tetamu kita hari ini dia sangat berjaya. Sukses, berpendidikan tinggi. Tapi kalau kita ceritakan pasal berjaya ni, sebenarnya kita bersiaran secara langsung di Hotel Berjaya, Kuala Lumpur. Ada tepukan lagi. Yang meriahnya, yang memberi tepukan kita tak berdua saja di sini. Memang. Yang tu semua ni adalah daripada sahabat-sahabat, daripada ahli-ahli NGO wanita. Jadi tetamu-tetamu kita hari ini, audiens kita ni adalah wanita-wanita yang hebat, bukan setakat tetamu kita wanita hebat. Penonton kita juga adalah di kalangan mereka yang hebat. Okey, tapi sebelum tu, Yana, sebelum kita kenalkan tetamu kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu parodi yang telah disediakan ini, dan ianya berkaitan wanita. Jom kita saksikan. Kasihku, kau umpama mutiara, kan ku sentiasa pelihara, tetap bertata.
juga dengan parody yang kita sediakan tu, Yana. Adik-adik sekarang ni macam-macam. Sekolah-sekolah lagi dah pandai nak bercinta, dah pandai nak mengurat. Itulah antara cabarannya. Kalau kita nak dapat pendidikan ni, nak bijak kan. Apa pun sebenarnya Yana, pendidikan ni yang paling penting. Bukannya orang kata tak boleh nak bercinta. Tak salah untuk bercinta, tapi habiskan dulu pelajaran adik-adik tu barulah bercinta. Betul tak Yana? Betul. Okeylah, kita dah tak sabar sebenarnya nak kenalkan tetamu kita untuk hari ini. Okey, so sekarang ni mari kita perkenalkanlah tetamu istimewa kita hari ini. Mari kita jemput. Kita jemput yang berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zuraina Musa. Assalamualaikum. Silakan Datuk Seri. Okey, bagi penonton kalau nak tahu, yang berbahagia Senator Datuk Seri Hajah Zuraina Musa merupakan ahli Dewan Negara dan juga baru dilantik menjadi pengerusi Finas. Dan beliau juga merupakan seorang pengarah eksekutif Berjaya Corporation Berhad. Tahniah diucapkan. Terima kasih Selamat Yana, datang juga Azura. diucapkan kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak. Sebelum kita berborak lanjut dengan Datuk Seri, banyak yang kita nak tanya Datuk Seri ni. Tapi apa pun sebelum tu, kita berhenti rehat dahulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali bersama saya Zuraina Musa. Di Iris Wanita adalah pengacara yang terhebat sekali dan tercantik sekali, Yana dan Azura. Kalah kita. Kalah kita dah boleh. Kita dah boleh gulung tikar dah ni. Kita baru ajar 3 minit saja. Tak sampai 3 minit. Ni dia hasilnya. Student terbaik. Student terbaik. Sebab tu tadi kami katakan tetamu-tetamu kita ni semuanya hebat-hebat. Di Iris Wanita ni. Dan bila kita ajar, itulah namanya tajuk kita, pendidikan bersaing ataupun berganding. Bila kita berganding sama-sama, kita dapat ilmu tu sama-sama kan. Betul tak Datuk Seri? Betul. Okey, so sekarang Datuk Seri, alalan Datuk Seri dah ada kat sini kan. Bukan senang kita nak ambil masa Datuk Seri. Kita nak tanyalah beberapa soalan. Kita ni sebenarnya santai je tau Datuk Seri. Kita ada beberapa segmen yang kita mungkin akan korek lah peribadi Datuk Seri. Datuk Seri dah ready je tau. Lemak kita saja kan. Bagi kita takut. Tak adalah. Okey, so kita nak tanya soalan yang pertama. Bagi Datuk Seri, dalam pendidikan dalam Malaysia lah, tak kira lah dalam Malaysia ataupun dunia, bagi Datuk Seri, kalau pendidikan awal kanak-kanak, adakah penting dalam kehidupan atau organisasi kekeluargaan? Bagi saya, perkataan pendidikan itu adalah amat penting. Amat penting. Dan bayi yang dilahirkan sudah mula kita didik. Dan sudah mula kita belajar juga cakapan bayi. Bila bayi menangis, nak susu, bila bayi menangis, sakit perut, kita dah boleh tafsir. Jadi sebagai seorang ibu itu, bagi saya, jika pendidikan yang kita dapat ini, ia dapat membantu kita mendidik anak-anak kita. Dan anak-anak akan melihat ibu terutama sekali sebagai role model. Ini penting. Dan ibu yang berpendidikan dapat berkongsi pengetahuan, ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran kepada anak-anak kita. Ini amat penting pada masa zaman ini, Yana, Azura. Penting ya, sebagai seorang ibu kita juga perlu orang kata mempunyai ilmu kan. Bukan mudah untuk menjadi seorang wanita kerana kita perlu mendidik anak-anak kita. Jadi itulah pentingnya ilmu di kalangan para wanita. Datuk Seri sendirilah sepanjang kita pun tahu Datuk Seri bukannya calang-calang orang, merupakan seorang ahli Dewan Negara dan baru lagi dilantik menjadi Presiden di Finas. Jadi sepanjang kehidupan Datuk Seri itu sendiri, Datuk, semenjak waktu Datuk Seri kecil, bagaimana taraf pendidikan yang diterima oleh Datuk Seri? Saya daripada kecil sekali lagi, saya minat membaca. Jadi bila saya membaca, tetapi saya ni playful juga. Masa sekolah,
suka ada geng. Geng. Jadi belajar tetap belajar. Tapi syukur alhamdulillah bila belajar tu, bila ujian tu kita hafal, kita apply. Alhamdulillah pas. Tapi tak adalah hebat sangat. Kesedaran saya ni datang a bit lewat bila saya masuk ke ITM. Kawan-kawan ITM saya daripada universiti pun ramai ada. Ada dekat depan ni kan? Ada. Berkasihan. Saya rasa saya boleh tahu yang mana ni boleh dikatakan hampir seluruh. Semuanya ni. Itu support daripada kawan-kawan penting. Betul. Kan. Lepas belajar daripada UiTM, sambung Puan Sri. Lepas belajar daripada UiTM, saya mula bekerja. Okey. Dan jawatan biasa-biasa. Tetapi dalam diri saya mempunyai matlamat. Dan matlamat saya ialah untuk berjaya. Satu, matlamat saya ialah untuk ada kemewahan. Dua, sebab saya datang daripada keluarga yang very humble, very humble beginnings, ya. Jadi ini adalah matlamat saya. Jadi saya belajar, bekerja, dapat pengalaman sampai saya mencapai semua ini. Dan bila kita dah tahap ini, matlamat kita berlainan sedikit. Lebih kepada kebajikan, lebih kepada membantu sahabat-sahabat, membantu masyarakat. Jadi visi kita, matlamat kehidupan kita akan senantiasa berubah. Dan sampai sekarang saya masih belajar lagi. Wah, tahniah Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, selalunya orang selalu berkata daripada zaman kita kecil-kecil, rasanya waktu time Datuk Seri masih kecil pun orang suka kata wanita ni kalau belajar tinggi-tinggi pun tak ke mana, akhirnya ke dapur juga. Adakah ianya di zaman yang milenial ini Datuk Seri melihat ianya masih relevan? Betul ke Datuk Seri? Bagi saya, macam saya ni, saya memang suka di dapur. Saya suka memasak. Kalau saya stres, saya akan masak. Jadi kenyataan tu kita ambil secara positif. Belajar tinggi mana pun, sebab kita ni wanita. Bila kita wanita, tanggungjawab kita adalah untuk menjaga keluarga kita. Jadi kita kena ke dapur. Tetapi tidak berarti kita tidak berjaya. Betul lah, sebab kalau kita nak masak pun, nak menguruskan hal rumah tangga pun, kita kena belajar juga. Kalau kita tak ada ilmu mengurus masa, habislah hancur rumah tangga tu kan. Tak tahu nak masak apa, resepi apa nak masuk dulu pun tak tahu kan. Yelah, jadi suri rumah pun, jadi ibu ni kadang-kadang anak-anak kita tanya juga macam mana nak buat kerja ni mama, matematik ni macam mana mama nak buat. Kalau tak ada ilmu, kita pun tak tahu juga. Jadi kita perlu sentiasa bersedia bagi menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita ni kan. Okey, untuk Suri, saya nak tanya, kalau tadi dari institusi kekeluargaan, macam mana untuk dalam sektor ekonomi pula? Bagaimana peranan seorang wanita? Tapi Datuk Sri, kita akan tanya selepas ini. Selepas ini kita berehat dulu. Kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Iris Wanita, dan kita masih lagi bersiaran di Hotel Berjaya Times Square, Kuala Lumpur. Dan kita masih juga bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zurainah Musa. So kita nak sambung balik soalan kita tadi kan, mengenai peranan seorang wanita dari sudut ekonomi, politik dan juga sosial. Peranan wanita ni bagi saya amatlah besar. Amatlah besar. Sebab seorang besar, wanita Datuk Seri nampak besar. Besar sangat. Lebih berat. Lebih berat daripada segala-galanya. Sebab kita ni wanita ni, we are good at juggling. Kita boleh memasak di rumah, menjaga suami, menjaga anak, jadi cikgu, jadi finance minister kat rumah. Semuanya kita urus. Semua kita urus. Wanita ni, pendidikan tu penting. Ilmu pengetahuan itu berlainan daripada pendidikan. Ilmu pengetahuan itu datangnya daripada pengalaman.
Pengalaman kita daripada kecil, daripada anak dara, daripada seorang wanita, gadis, daripada seorang bukan suri rumah tangga, tetapi daripada seorang isteri, ibu dan suri rumah tangga. Perlainan. Pengalaman yang kita belajar menjadikan kita lebih kuat dan bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran di luar sana. Kitalah manage segala-galanya. Now, bila kita lihat daripada sudut ekonomi, jika seorang wanita itu mempunyai pendidikan yang tinggi, beliau boleh bekerja dan membantu suaminya dalam hal ehwal ekonomi keluarga itu. Satu, daripada sudut keluarga. Dan seorang wanita itu jika berpendidikan dan jika berjawatan yang tinggi, beliau boleh membantu negara kita dalam memastikan ekonomi negara kita berjaya. Bagaimana? Melalui pekerjaan kita, melalui ilmu pengetahuan kita, melalui adaptasi kita, melalui cara pendekatan kita. Ini adalah satu ciri-ciri yang sangat istimewa yang ada di dalam seorang wanita. To me, it's very important. Kita wanita ini perlu dikagumi, perlu disayangi. Terutama sekali di luar sana, sang suami ingat betapa pentingnya seorang isteri itu untuk membantu seorang suami dan menjayakan satu keluarga itu. Ini amat penting. Meremang bulu rumah saya. Ingin menjadi wanita perlu berilmu, perlu berpengetahuan. Sebenarnya Datuk Seri menjadi seorang wanita ni, bila kita bercakap je kita boleh tahu dah aura dia. Dia seorang yang bijak, berpengetahuan. Betul tak Datuk Seri? Apa pun sebelum tu Datuk Seri, kita dah korek dah awal-awal. Kita dah tanya dah staff-staff Datuk Seri. Datuk Seri ni jenis yang macam mana? Oh dia. Jadi jom kita tengok. Jom kita tengok Datuk Seri ni macam mana kan? Penuh dengan kejutan. Mari kita saksikan. Dalam mengenali Datuk Seri Zurainah ni, beliau seorang yang sangat teliti dalam menjalankan tugas. Komited dan berdedikasi serta selalu bersemangat tinggi. Tegas dan juga peramah. Penyayang, baik hati dan juga mempunyai etika diri yang sangat tinggi. Sifat keibuan dia dalam pejabat ni sangat penting. Kerana sebagai seorang ibu, dia sangat ambil berat dan bertimbang rasa. Macam jaga anak-anak. Jadi dengan sifat keibuan itu, beliau membimbing, mendidik, dia memberi nasihat. Dan ini sangat penting. Dan beliau berlaku adil dengan semua kekitangan. Datuk Seri tak pernah mengeluh keletihan. Sumbangan beliau khususnya kepada golongan kurang berupaya merupakan motivasi serta inspirasi kepada saya. Saya rasa ini adalah patut juga dicontohi oleh pekerja serta kaum wanita. Nah, kalau ada apa-apa kita pergi jumpa Datuk Seri akan sentiasa berada dekat dengan bersama kita dengan kita. Walaupun saya baru mengenali beliau dalam tempoh setahun lah, tapi experience dan pengalaman yang beliau berikan ini membuat saya rasa mengenali beliau macam terlalu lama. Jadi apabila seorang pemimpin yang ada wawasan begini, kita tahu, kita jelas ke mana kita nak pergi, apa yang perlu kita buat. Jadi kita tidaklah terkapai-kapai bertanya-tanya apa yang nak buat seterusnya, langkah-langkah yang nak dibuat. Saya kira dengan sikap begitulah, sifat yang ada wawasan itulah membuatkan kita bekerja sebagai pasukan itu lebih senang untuk mengetahui hala tuju dan kerja-kerja yang perlu kita lakukan. Tangan yang diberikan. Betul, saya suka tadi staff-staff. Datuk Seri berwawasan, sangat mudah untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, ada ciri-ciri keibuan. Macam mana ciri-ciri keibuan boleh Tegas dibawa? tapi penyayang. Yes, boleh dibawa ke pejabat. Dan inilah yang kena dengan tajuk kita hari ini. Kita nak cakap, adakah pendidikan ni digunakan untuk bersaing atau berganding? Macam mana Puan Seri kan melihat perkara ini? Datuk Seri kalau untuk meneruskan kegemilangan satu organisasi, macam mana Datuk Seri menguruskannya? Gandengan Ya. atau saingan? Ya. Gandengan wajib, saingan sihat. Perlu. Kita perlu ada. Bagi saya,
bila saya bekerja, walaupun di dalam satu organisasi itu kita mempunyai carta organisasi di mana kita ada ketua, kita ada peringkat kedua, ketiga dan sebagainya. Tetapi bagi saya, kerjasama sebagai satu pasukan itu amat penting. Kerjasama sebagai satu keluarga itu amat penting. Ini yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Keluarga Malaysia. Dan saya cuba adaptasikan keluarga Malaysia itu di dalam keluarga, di dalam kerjaya saya dan juga di dalam pejabat saya. Ini amat penting bagi saya. Di mana kita kena mengambil berat mengenai isu-isu kebajikan, isu-isu peribadi tim kita. Ini penting. Tetapi kerja kita, KPI kita wajib dicapai. Itu tidak boleh kita tolak bandingkan. Nak menjadi ketua ni, kita perlu tahu kan orang bawahan kita, bukan menjadi ketua sekadar tahu menunding jari, suruh buat tu, suruh buat ni kan. Kita kena tahu kebajikan para pekerja kita bila juga. Keluarga punya foundation kan, kita punya kukuh, kita bawa diri ke mana saja pun hidup. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Kita bercakap tentang pendidikan ni, betapa pentingnya pendidikan kita. Kita ada sediakan sedikit bingkisan. Bingkisan menarik yang telah disediakan iaitu Dia. Jom kita saksikan bingkisan ini. Di sebalik kelembutan dan sikap peramah, terselindung wajah tegas dalam peranannya sebagai peguam sivil. Nama Nur Zabita Muhammad Noor melonjak naik apabila sering aktif dalam pelbagai platform media sosial bagi meningkatkan kesedaran undang-undang kepada wanita dan masyarakat di pelbagai peringkat. Menjawat tugas sebagai peguam bela dan peguam cara sejak 2009, anak kelahiran Taman Ehsan Kepung ini sudah meminati kerjaya peguam sejak di bangku sekolah lagi. Macam saya, daripada kecil saya memang cenderung. Saya dah tanam dalam pemikiran saya nak jadi peguam. Dan saya, kalau macam contoh, karakter saya daripada dulu, saya pandai berkawan. Okay. Di peguam ni kalau kita tengok karakter dia pandai bercakap kan, boleh berkawan dengan orang, maknanya sometimes dia adalah penyelesai masalah. Saya tertarik dengan kerjaya peguam ni lah. So, saya nampak dia sebagai satu kerjaya yang macam versatile. Jadi masa tu pula banyak saya tonton kadang-kadang series daripada filem-filem series Hollywood lah yang kata pasal undang-undang ni. Maknanya cerita macam Law and Order semua apa. Okay? Daripada situ saya nampak kerjaya tu macam style. Okay. Siapa sangka di usia baru mencecah 27 tahun, beliau telah berjaya membuka firma sendiri bersama rakan kongsinya. Pada saya, kalau umur 38 ni orang tanya balik, okay, betul ke keputusan buka masa umur 27? Of course, bila kita dah matang, kita akan rasa sepatutnya saya patut belajar dengan mentor lebih banyak lagi. Mungkin sekarang kita rasa kita okey. Entah kalau dulu ada mentor tu, dia akan jadi tambah lagi hebat. Sebab 27 tahun tu bila buka firma sendiri, dia berdiri atas kaki sendiri. Dan saya punya guru adalah kesilapan lah. Maknanya contoh, bukanlah membuat silap ni tak boleh terlalu banyak dalam kehidupan nanti rosak. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah kita belajar sendiri. Dan belajar sendiri ni dia payah sebenarnya. Kita tidak ada satu mentor yang kata okey nak jadi peguam semua apa-apa you kena buat ABC. Okey, saya tengok, saya cari sendiri. Saya baca case law, lepas tu saya belajar daripada experience. Saya masuk ke dalam court tu, maknanya kalau sekarang ni Alhamdulillah saya ada semualah, daripada yang menguruskan file, surat, call semua. Okey, bayangkan untuk satu file ni ada banyak tau. Saya kena buat semua sendiri. Daripada pergi post office, rangka surat, print out, hadir ke mahkamah, jumpa dengan klien. So terlalu banyak. Nampak tak macam mana pengalaman tu mengajar saya. Jadi dia macam jatuh bangun, kadang-kadang jumpa sendiri, masa tak cukup, tidur tak cukup. Okey, sampailah daripada situ kita tengok, okey, nak jadi berjaya kena ada pembantu, maknanya supaya masa disingkatkan.
Jadi saya start lantik dan saya buka lah satu, maknanya saya adakan satu sistem. Ini untuk apa? Pengkhususan. Okey. Jadi dalam keadaan tu 27 tahun tu bermakna kena lanyak tu biasalah bila buka firma ni. Apa sahaja yang saya jadi hari ni sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Beliau juga sering menyumbang tenaga dan kepakaran dalam bidang perundangan secara percuma kepada golongan yang tidak berkemampuan. Atas ketokohan dan kewibawaan beliau telah melayakkan dirinya untuk menerima Anugerah Ikon Wanita 2022 kategori perundangan oleh Jabatan Pembangunan Wanita dan Masyarakat pada sambutan Hari Wanita yang lalu. Pada saya, dia adalah satu pengiktirafan yang sangat saya hargai dan saya rasa macam berbaloi lah segala usaha saya yang selama ni. Bagaimana saya diiktiraf, bagaimana masyarakat macam mendengar saya dan menjadikan saya sebagai satu sandaran untuk setiap perkara ni, menjadikan saya sebagai rujukan. Pada saya pun pengiktirafan daripada masyarakat pun important juga. Berkongsi mengenai siapakah yang sering memberi semangat dan sumber inspirasi di sebalik kejayaan beliau adalah ibunya sendiri yang sentiasa menjadi tulang belakang sehingga ke hari ini. Kalau dari segi semangat lah nak berjaya ni, sebenarnya saya katakan mak saya lah. Sebab daripada awal mak saya sangat menitik beratkan supaya saya belajar. Dan seterusnya mak saya selalu dia akan kata, kita ni kalau ada pendidikan maka dia akan menaikkan taraf kita dalam kehidupan. Sebab saya bukan lahir dalam keluarga yang senang. Jadi mak saya dapat rasakan education, ilmu ni dia akan mengangkat kita ke satu tempat. Jadi dalam keadaan tu dia selalu tekankan yang itulah. Dan mungkin juga atas pemfaktoran bukan daripada keluarga yang berada. Jadi saya rasakan saya nak mengubah kehidupan saya untuk bawa kepada satu kehidupan yang lain lah. Jadi itu antara sebab dan punca kenapa saya berjaya lah. Menurut Zabita, kerjaya seorang peguam ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti yang disangka. Apa yang penting adalah tanggungjawab dan kejujuran. Seorang peguam itu perlu berjuang dengan jujur dalam menegakkan keadilan tanpa penyelewengan. Dalam kehidupan ni kalau kita nak berjaya, pertama kita kena ada matlamat. Itu target lah. Okay? Macam saya katakan tadi, manusia yang tidak ada target ni atau matlamat, dia umpama layang-layang terputus tali. Tak tahu terbang pergi mana, tak tahu hala tujuan. So, jadi kita tetapkan matlamat kita dan kita tengok apakah langkah-langkah. Maknanya, kalau nak jadi peguam yang hebat, apa kena buat? Di situ kita dah tahu dah, ada langkah A, B, C. Kemudian kita laksanakan. Sebab kalau ada idea je dalam kepala kadang dalam kehidupan ni kita ada idea. Nak berjaya kena usaha, nak usaha kena rajin. Tapi kita dah tahu, alih-alih kita duduk tengok TV, duduk je kat rumah tidur. Kita tidak usahakan. Apalah guna kalau kita tahu teori tetapi kita tak laksanakan. Jadi laksanakan. Dia Norzabita Muhammad Noor. Masih lagi bersama kami di Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Sebelum berhenti rehat tadi Datuk Seri, kita ada nak bertanya dengan Datuk Seri lah. Ada sesetengah daripada masyarakat kita yang merasakan pada zaman kini kita tidak perlu mempunyai pendidikan yang tinggi kerana rata-rata kita punya influencer ataupun orang-orang kita ni tanpa pendidikan pun boleh berjaya. Boleh menjadi seorang founder, boleh menjadi seorang yang berjaya. Pada pandangan Datuk Seri mengenainya? Bagi saya, kita boleh ada keseimbangan dalam pendekatan tu, di mana satu yang tidak berpelajaran tinggi tetapi mempunyai nasib yang baik. Okey. Ya. Nasib baik ni pun kita kena ambil kira. Satu lagi yang mempunyai pendidikan. Jika kita mempunyai pendidikan dan berpautkan dengan pengalaman, tak ada siapa boleh take us for a ride. Ataupun menipu kita, ataupun kita mungkin kalau nak start bisnes. Sebab saya ada ramai juga kenalan yang berjaya mempunyai bisnes yang besar, tetapi malangnya tidak mempunyai pendidikan. Bukan sebab mereka tidak boleh, maksudnya tetapi pendidikan formal lah tu. Pendidikan formal, tetapi mempunyai pengalaman.
mereka duduk bertanya kepada saya, bagaimana saya nak mengembangkan bisnes saya lagi ini ke luar negara. Ini yang perlukan pendidikan. Kita boleh employ, tetapi jika kita tidak bijak mengurus, itu yang akan menjadikan kerugian yang besar. Jadi dia ada keseimbangannya. Bagi saya pendidikan formal amat penting. Pendidikan formal akan membuka peluang kita untuk mendapat pekerjaan atau membuat perniagaan. Tetapi pengalaman kita, sikap kita yang akan memastikan sama ada kita berjaya atau tidak. Itu very important. Sikap dan Pengalaman kita. amat penting. Sebab kalau sikap kita ini sikap yang positif, kita senantiasa tidak berputus asa, senantiasa mencuba, tidak terlalu merendah diri. yes, kita ada beza merendah diri dengan bongkak. Kita jangan sekali-kali menjadi seorang yang bongkak. Tetapi bila kita nak menjadi seorang yang merendah diri, jangan sekali-sekali kita merendahkan diri kita. It's very important. Kita boleh merendahkan diri kita, tetapi kita perlu menunjukkan keupayaan kita, kebijaksanaan kita. Ini very important. Barulah orang akan melihat, wow, dia ada potensi. Wow, dia tahu. It's very important. Sangat penting. Katalah saya ada 20 team members. Saya nak naikkan seorang. Bukan 20-20 ni tak boleh. Mungkin dalam 20 ni 3 atau 4 boleh. Tetapi saya kena lihat daripada semua sudut untuk memilih yang terbaik di kalangan yang terbaik. Memilih yang terbaik di kalangan yang terbaik. Susah tu. Sebagai seorang ibu itu sendiri, bagaimana Datuk Seri mendidik anak-anak supaya mencintai pendidikan dan bukan hanya sekadar berseronok sahaja? Kita kena mula daripada mereka baby lagi. Dengarkan nursery rhyme, dengarkan ABC, lagu-lagu pendidikan, lagu-lagu Al-Quran. Ini mustahak. Mustahak semua ni. Dan bila mereka besar, kita selalu membuka buku dan membaca kepada mereka. Contoh kan. Jadi mereka akan lihat, mereka akan bukan sahaja lihat dengan mata, tetapi mereka akan lihat dengan hati mereka. Bahawa ibu saya ini senantiasa membuka buku. Jadi ini akan menjadi kebiasaan kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai ibu kena jadi role model. Saya buat masters saya ni, semasa saya buat masters, umur saya 50 lebih saya buat masters. Wah, 50 lebih. 50 lebih. Buat master. Saya pastikan anak-anak saya bersama saya buat research, carikan artikel untuk saya. Jadi kita duduk bersama kat meja dan buat sekali. Sekarang ni saya tengah buat PhD. Again saya minta anak, okay, you do this research, awak buat yang ni, awak buat dalam ni. Jadi mereka berkobar-kobar Bersama-sama. Jadi sekarang mereka dah kerja. Saya tak suruh. Dia tanya, Mami, bila boleh kita orang start our masters? Dia tanya. Saya kata, adik tunggu dulu, bekerja selama 2 tahun, dapat pengalaman, baru buat masters, insyaAllah. Itu yang dia katakan, susun matlamat dulu. Ya, Lepas tu involvekan anak kita dengan apa yang kita buat, supaya kita dapat menaikkan martabat keluarga kita sendiri. Martabat masa depan mereka juga. Sebab ingat, bila kita bercakap, orang tidak bercakap dan mendengar dengan telinga saja. Mereka akan mendengar dengan telinga, dengan mata dan juga dengan hati. Begitu juga anak-anak kita. Realiti kita ini. Kita jangan kata kita tak boleh menipu. Tak boleh menipu, kita cakap dengan anak kita. Lepas tu kita cakap dengan suami kita, alah bang, besok janganlah pergi kerja, ambil lah MC. Anak ni dengar. Tetapi Kita kata jangan tipu. Kita pula dok pakat menipu.
Macam mana tu? Tapi saya betul-betul terinspirasi dengan apa yang Datuk Seri katakan. Umur 50 tahun ke 60 tahun ke, itu bukan menghalang kita untuk mencapai matlamat kita dalam kehidupan. Kita nak berpendidikan, kita kejar sampai ke akhirnya. Selagi kita mampu, kita kejar, Datuk Seri. Bukan usia 50-an saja. Anak yang muda pun dia dapat merasai pengalaman tu. Maksudnya keyword saya dekat sini ialah kita kena involvekan apa saja aktiviti kita supaya asalkan dia dapat membawa kebaikan kepada anak-anak kita seluruh seisi keluarga lah, dan sekaligus dapat menaikkan martabat kita punya keluarga Dan masa depan mereka. Dan jangan sesekali berputus asa. Kalau mungkin Very waktu important. muda anda tidak berjaya, tetapi pada suatu masa akan nanti, mungkin anda boleh berjaya. Betul. Kita sambung lagi lah selepas ini. Kita sambung lagi. Kita nak tanya, kalau rasa terhibur, jangan ke mana-mana. Teruskan Temu Janji kita bersama Iris Wanita selepas ini. Masih lagi dalam Iris Wanita. Kita telah pun sampai di blok yang terakhir. Cepat betul masa berlalu, Yana. Dah sampai blok terakhir dah. Tak apa, kita jemput lagi Datuk Seri datang. Okey, baiklah Datuk Seri. Orang selalu berkata, menjadi ibu ni ibarat madrasah. Ibu ni ibarat madrasah. Baik sesebuah madrasah itu, baik jugalah anak muridnya. Macam itulah juga seorang ibu. Terdidiknya anak-anak adalah melalui ibunya. Pada pandangan Datuk Seri sendiri. Tepat sekali. Saya ambil contoh diri saya. Ibu saya bukan seorang yang berpendidikan tinggi. Tetapi seorang yang berpengalaman yang amat hebat. Bagaimanakah ibu kita mendidik kita untuk menjadi seorang yang berjaya? Dan apakah definisi berjaya itu? Adakah definisi berjaya itu adalah orang yang mempunyai banyak wang ataupun mempunyai banyak ilmu? Kita kena lihat, kita sendiri kena tanya diri kita. Kita sendiri kena membuat keputusan jalan mana yang kita hendak ikut melalui pendidikan, melalui pengalaman, melalui pengajaran, didikan daripada ibu kita. Ramai di kalangan kawan-kawan kita, kawan-kawan saya yang mungkin tidak berpeluang pergi ke universiti, ke Menara Gading, ya, tetapi anak-anak mereka pastikan pergi ke universiti menjadi seorang yang berjaya. Kenapa? Ini adalah melalui pengetahuan, ilmu pengetahuan, melalui pengalaman mereka yang tidak boleh kita override lah. Dan juga matlamat hidup. Very important. Dia nak good sampaikan. student. Datuk Seri perasan tak? Kalau kita seorang doktor, kita tak nak anak kita jadi doktor. Kita nak lagi berjaya. So Jadi daripada doktor pengalaman itulah yang mengajar kita untuk anak kita lebih berjaya. Very important. Very important. Tapi saya nak nasihatkan kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, rakan-rakan semua, ya. Janganlah kita memaksa anak kita untuk mengikuti jurusan yang kita hendak mereka ikut. Mereka kena dengan relanya mengikuti jurusan pendidikan apa yang mereka gemari. Barulah mereka akan menjadi seorang yang berpendidikan tinggi dan seorang yang berjaya. Ini mustahak. Berpendidikan tinggi tidak berarti kita seorang yang berjaya. Sikap kita, emosi kita, kemahuan kita, matlamat hidup kita. Very important. Sangat penting. Simple. Terinspirasi kan? Sangat inspirasi. Dia sangat sebenarnya, orang kata simple dalam Melayu apa? Sangat ringkas. Tapi kalau mudah, benda yang mudah ni kalau kita faham, kita boleh teraju ni hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita kan. Dan kita dah boleh mempengaruhi dah kehidupan kita dari sudut ekonomi, sosiologi kan. Kita mencorakkan anak kita. Tapi macam Datuk Seri cakap, biarkan mereka yang membuat pilihan. Kita hanya membantu untuk mencorakkan mereka. Okay, Datuk Seri, di minit-minit yang terakhir ni, Datuk Seri, saya memang, apakah pesanan Datuk Seri kepada wanita di luar sana? Nak sangat cakap dengan para wanita dekat luar sana, dengan kaum-kaum Adam yang ada dekat depan kita ni. Senyum aja Cik Abang kameraman kita. Bagi saya,
jangan mudah putus asa. Ini amat penting. Jangan sekali-sekali kita mudah putus asa. Satu. Yang kedua, hargai diri kita. Kita adalah seorang wanita yang teristimewa, yang wajib dihargai oleh semua, terutama sekali suami kita, terutama sekali anak-anak kita. Jangan lupa itu dan bersiap sedia untuk kejayaan. Jangan kita adakan alasan. Kita tidak sekali-kali boleh adakan alasan. Kita akan berjaya. Percayalah cakap saya. Saya datang daripada keluarga yang very, very humble. Sehingga ini sebab saya percaya bahawa saya mampu. Saya menghargai diri saya. Saya bersyukur, sujud syukur setiap kali saya memperolehi kejayaan. Jangan lupa itu. Kita pun terinspirasi. Rasa kita nak ikut balik lah ambil ni kursus ke kuliah ke 1 jam 1 hari. Jangan putus asa. Jangan putus asa sebenarnya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada yang berbahagia Senator Datuk Seri Hajah Zuraina Musa kerana sudi meluangkan masa bersama Iris Wanita dan juga para penonton semua. Mari kita dengar semangat anda semua. Terima kasih diucapkan kepada penonton kita datang. yang hebat-hebat ni. Baiklah, Iris Wanita telah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi kepada para penonton, terima kasih diucapkan kerana sudi menemani kami sepanjang 1 jam ini. Dan kepada anda yang ingin menyuarakan pendapat, memberikan pendapat ataupun teguran kepada Iris Wanita, anda boleh email kami di iris.wanita@gmail.com. Dan jangan lupa juga yang mana tertinggal untuk menyaksikan Iris Wanita pada hari ini, anda boleh juga menonton kami di YouTube Iris Wanita. Dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.